Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Shukri Saham Global. So topik kita pada kali ini, perang inflasi telah pun bermula. Drum roll sebelum perang zaman-zaman dulu dia orang ada drum roll dulu So apakah perang inflasi dan bagaimanakah perang terhadap inflasi ini dilakukan? Okay, so dalam video-video yang lepas saya dah explain bagaimanakah setiap negara dan central bank boleh melawan inflasi. So seperti yang kita tahu, inflasi sekarang ini agak tinggi, iaitu kalau di negara maju lah, advanced country macam di US, di Europe, di UK, kebanyakannya inflasi mereka sedang tinggi. Di US telah pun melepasi paras 6%, which is very high dalam sejarah US. So the way untuk fight inflation melalui ekonomi 101 ialah menaikkan kadar faedah, kadar interest. So pertama sekali kita akan tengok Norway. Norway merupakan central bank yang paling agresif menaikkan kadar faedah, iaitu dia telah pun menaikkan 2 kali untuk tahun 2021. Dan seterusnya kita ada New Zealand. So New Zealand ialah negara yang seterusnya juga agresif menaikkan kadar faedah, dan yang terbaru mereka telah pun menaikkan 75 basis point kadar faedah. Seterusnya UK juga membuat kejutan pada minggu lepas dengan menaikkan kadar faedah sebanyak 15 basis point. Tak banyak lah, jumlah kenaikan tu tak banyak, tapi maksudnya central bank telah pun bertukar arah daripada expansion kepada tightening. So seterusnya US, the Fed juga memaklumkan bahawa mereka akan start menaikkan kadar faedah pada bulan Mac 2022. Dan di samping itu mereka juga telah membuat pemotongan QE, quantitative easing, double daripada apa yang mereka cadangkan sebelum ini. Okey. Dan seterusnya ialah Canada. Canada juga akan melakukan kenaikan interest rate pada tahun 2022 dan dijangka pada bulan Mac sebanyak 25 basis point. Okey, jadi Australia agak ke belakang dalam fight against inflation ini. Mereka belum memaklumkan sebarang pemotongan kadar faedah, dan cuma market expect Australia akan mula melakukan kenaikan kadar faedah pada 2023 ataupun 2024, dan seterusnya untuk QE mereka akan mula melakukan QE pada tahun hadapan 2022. Next ialah Eurozone. Okey, Eurozone juga nampaknya mengambil jalan yang agak berlainan daripada central bank lain. ECB masih mengekalkan nada yang agak dovish dalam pasaran. Kadar inflasi sekarang ini juga agak tinggi di euro, iaitu di sekitar 4.9%. Seterusnya Japan juga tidak bercadang untuk melakukan kenaikan kadar faedah buat masa ini, tetapi akan merendahkan pembelian bond QE. Jadi itu ialah keadaan sekarang di mana certain central bank ada yang telah pun menjadi agresif dalam melawan inflasi, iaitu dengan menaikkan kadar faedah sama ada pada tahun ini ataupun pada tahun hadapan. Dan masih juga ada negara yang masih mengekalkan kadar faedah sekarang ini dan tidak bercadang untuk menaikkan kadar faedah untuk tahun hadapan, seperti contoh Jepun, kemudian Australia dan juga Euro. Jadi ada negara yang telah agresif, ada negara yang masih tunggu dan lihat. So anyway, kita nampak swing central bank daripada expansionary kepada tightening. So dari sudut investor, apakah yang boleh kita jangkakan daripada perubahan policy central bank ini? So kita boleh expect akan berlaku perubahan, iaitu di mana negara-negara yang menaikkan kadar faedahnya, kita boleh expect currency negara itu juga akan turut naik, disebabkan akan berlaku carry trade, di mana currency daripada kadar faedah yang rendah akan pergi kepada currency yang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi. So this is carry trade lah. So saya expect US akan terus menguat untuk
tahun ini dan seterusnya untuk tahun 2022 selagi mana polisi yang terbaru ini bertahan lah. Sebab central bank boleh mengubah stand dia, boleh mengubah dia punya pandangan sekelip mata saja. Dia boleh mengubah daripada naikkan kadar interest kepada potong kadar interest, bergantung kepada keadaan ekonomi. So macam kita bincangkan dalam video ini, bahawa untuk memadamkan api inflasi ini kebanyakan negara akan menggunakan pendekatan. Satu ialah mengurangkan pembelian bond sekiranya ada, dan kedua akan menaikkan kadar interest rate. Ini ialah kaedah yang normal dilakukan oleh central bank untuk mengawal inflasi daripada terus meningkat. Tapi inilah yang jadi persoalannya. Erdogan, Turki mengambil jalan yang agak luar biasa. Saya tak judge sama ada apa yang dilakukan oleh Erdogan itu betul ataupun tidak, tapi kita judge daripada kesannya sekarang ini bahawa dengan Erdogan terus menurunkan kadar faedah, dia juga telah menyebabkan lira jatuh semakin teruk saban hari. Jadi inflasi juga semakin tidak terkawal. Inilah yang sedang berlaku di Turki. Kita harapkan rakyat Turki tabah dalam menghadapi situasi yang melanda sekarang ini. Anyway, kita doakan Turki dapat keluar daripada permasalahan yang sedang berlaku ini. Okey, so kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.